إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نية الشفاء والبركات والفتوحات شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله التوفيق والهداية إلى صراطك المستقيم. آمين يا رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat yang ke-30, Syama'il Muhammadiyah, muka surat yang ke-30. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin wa bisanadil muttasil ila masyayikhina jazakumullahu anna khairal jaza' ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang telah datang pada menyatakan tentang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana sya'aru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunai. Daripada Sayyidina Anas bin Malik, beliau menceritakan ataupun beliau berkata adalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tengah dua telinganya. Sampai ke tengah dua telinganya, iaitu yang disebut sebagai rambut yang kita kata sebagai wafrah. Dia tak lebih daripada daun telinga. Maknanya wafrah ni separuh, sampai di tengah daun telinga ni tak. Maknanya macam kita ni tak sentuh, itu dipanggil wafrah. Tak, rambut yang tak menyentuh dua telinga. Tak. Yang ni rambut Nabi sampai ke tengah dua telinga. Maksudnya rambut Nabi ni panjangnya sampailah di antara tengah dua telinga. Maknanya dua telinga. Tak lebih. Macam kita punya rambut lah. Tak. Bukanlah rambut yang jenis kita katakan bangsa kan panjang. Setengahnya rambut kita ni panjang. Tak. Ada orang rambut panjang kan? Rambut sampai bau. Ada kadang-kadang rambut dia punya panjang sampailah ke pinggang. Tak. Ini masing-masing punya style lah rambut. Tak. Dan semua tu dia ada nama-nama dia. Tak. Cuma Nabi adakah simpan rambut sampai ke pinggang macam orang lain duk buat? Tak. Macam ada setengah-setengah orang duk buat kebelah-kebelah rok apa semua tu. Duk simpan rambut, simpan janggut misai sampai ke pinggang. Tak punya panjang. Kalau digulungnya boleh jadi sanggui. Tapi hak ni cerita orang lelaki lah, bukan cerita orang perempuan. Nah, orang perempuan kata, Nabi tak simpan rambut panjang, kita pendek dah juga. Orang perempuan tak boleh lah. Nah, ni cerita orang lelaki. Nah, ni orang perempuan pun dah ada trimnya rambut orang lelaki. Siap suruh nyonya tu potong, bawah satu, atas sikit dua, atas lagi tiga. Bawah rambut atas baru potong. Itu dah orang lelaki. Tak boleh lah. Itu dipanggil dah menyerupa dengan orang lelaki.
Ni orang lelaki. Rambutnya Nabi SAW adalah sampai ke tengah dua telinga. Kemudian hadis yang seterusnya menceritakan pula tentang bagaimana daripada Sayyidatina Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'i wahidin wa kana lahu sya'ru fawqa jummati wa duna wafrah. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, katanya menceritakan bahawa aku mandi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu bekas. Kemudian baginda mempunyai rambut atas dari jummah, yakni tidak mencecah bahu, dan bawah daripada wafrah, yakni tidak mencecah cuping telinga. Di sini pula menceritakan tentang bahawa kata Sayyidatina Aisyah, pertama dia kata dia pernah mandi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ni mempunyai rambut daripada kadang-kadang Nabi buat stylenya macam jummah, yakni tak cecah bahu. Jummah ni adalah rambut yang melepasi daun telinga dan hampir-hampir ke bahu. Hampir-hampir ke bahu. Kita selalu nak tengok, kalau kata kita di sini ni, ustaz-ustaz kita ni ada rambutnya ni panjang. Tak ada kot lah. Kalau dulu ni Ustaz Akil lah, Ustaz Akil Hai, kan? Ustaz Akil Hai tu rambut dia panjang, tak? Jenis separuh, tak? Maka kalau rambut panjang ni, itu dipanggil rambut yang jenis dia jummah, tak? Syarat dia bukanlah terlampau panjang sampai ke lebih pada bahu. Maksudnya panjang tapi sekadar had bahu saja. Ini kalau panjang pun had bahu. Taklah sampai memanjang lebih ke pinggang dan sebagainya, ataupun pertengahan badan sebagainya. Tidak. Rambut yang katakan panjang ni, rambut yang sekadar menyentuh bahu. Itu paling panjang. Dan kadang-kadang rambutnya Nabi itu dibuat stylenya wafrah, iaitu bawah daripada copin telinga. Tak, maknanya sekadar hak copin telinga, kan? Macam kebiasaan yang kita duk buat ni lah. Tak, ini orang panggil rambut wafrah. Tak, rambut wafrah. Tapi kalau kata bawah sikit daripada copin telinga ni, ataupun kena copin telinga ni, tapi dia tak lebih pada copin telinga, itu dipanggil limah. Tak, lebih pada copin telinga ni pula, yang tadi kita sebut sebagai jummah. Ini kita dah cerita dah pada hadis bab yang pertama dulu. Dalam bab hadis yang pertama dulu kita dah sebut dah tentang bagaimana rambutnya Nabi SAW. Ni hadis bab dulu. Awal-awal dulu dah sentuh dah masalah wafrah, masalah lumah, masalah limah ni tadi dah. Jummah dan juga limah tadi. Baik, itu tentang rambutnya Nabi. Tentang wafrahnya, ataupun yang kita kata sebagai gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat rambut. Baik. Kemudian kita tengok pula hadis yang ketiga. Dia bab rambut ni dia tak banyak sangat cerita. Tak. Kalau kita tengok bab depan-depan ni dia banyak lebih kepada sekadar nak mengenalkan rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, an Barra ibn al-Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma baina min kabain wa kanat jummatuhu tasribu syahmata uzunai. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana tingginya, antara dua bahunya lebar, yakni dada baginda bidang, dan rambutnya jummah mencecah ke bahagian bawah dua cuping telinganya. Ini pula kisah bagaimana Barra menceritakan tentang bentuk tubuh badan Nabi. Yang ni kita dah cerita dah hadis yang mula dulu.
Tak, hadis bab yang pertama dulu pun cerita benda yang sama. Tentang bagaimana kata di Barak, Nabi ni orangnya taklah terlampau tinggi, taklah terlampau rendah. Hak ni kita dah sebut dah dulu. Kan? Nabi bukan orang yang terlampau lonjong. Dan Nabi bukanlah orang yang terlampau rendah. Nabi ni sedang-sedang. Tetapi ada hadis Nabi yang kita dah baca dah dulu. Nabi sebut, dalam hadis tersebut disebut oleh para sahabat bahawa Nabi ni kalau duduk dengan orang rendah, nampak macam Nabi ni rendah. Kalau Nabi duduk dengan orang yang sederhana, nampak macam Nabi sederhana. Kalau Nabi duduk dengan orang tinggi, nampak Nabi ni tinggi. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak. Kalau kena duduk dengan orang rendah, nampak Nabi tu macam orang rendah. Tak. Ni orang panggil khasais lah, kelebihan, keutamaan, fadail. Orang panggil benda yang menunjukkan kelebihan pada diri Nabi yang tak ada pada orang lain. Tak. Kita kalau kata tinggi-tinggilah. Tak adanya duduk dengan orang rendah pun nampak rendah. Walaupun labun bahasa Melayunya, duduk sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu daripada sudut sikap, perbuatan, akhlak kita kalau dengan orang. Ada pun nak katakan kalau kata kita boleh duduk sama rendah dengan orang, walaupun orang tu rendah, itu tak mahunya. Tak akan berlaku pada diri kita. Tapi boleh jadi pada diri Rasulullah. Ini orang panggil kelebihan, keutamaan yang berlaku pada batang tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ni benda yang kita kena tengok. Kena peralui dan kena perhatikan. Tak? Ini kelebihan-kelebihan yang tak ada pada orang tapi ada pada dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian katanya lagi pula, dada Nabi tu bidang. Tak, dada Nabi ni tegak. Orang panggil bahasa kita kata tegak. Tak, bidang. Kan? Bukanlah orang jenis badannya, dadanya kecil, kurus. Tak tegak, tidak. Nabi ni dadanya bidang, lebar, membuka. Tak, nampak gahnya. Kan, yang kita kata kalau kata badan dia tu tough, orang selalu sebut. Tak, badan ni badannya orang panggil ada six pack kan, itu kita dah sebut dah dulu kan. Nabi ni badannya kemas, elok rupanya kan. Kita kita ngincup kan, kadang-kadang kita ni ngincup, ada ke? Bukanlah kata tak ada kan. Tapi biasanya dada kita ni bukanlah orang kata dada bidang-bidang, tapi tak semua orang yang dapat kesempurnaannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar kata Barak pula, wa kana jummatuhu tadribu syahmata uzunaih, dan adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tu katanya mencecah ke bahagian bawah dua cuping telinga. Tak, rambut Nabi ni cecah bawah dua cuping telinga. Maksudnya lebih daripada cuping telinga kita ni. Ni cuping telinga ni makna lebih. Itu yang disebut sebagai orang panggil jummah. Tak? Iaitu menyentuh sebahu dia. Rambut itu menyentuh bahu. Kalau kata setakat cuping telinga tu dipanggil lummah, limah. Tak. Kalau kata lebih daripada itu dipanggil jummah. Tak. Itu adalah rupanya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang keempat. An Qatadah qala qultu li Anas radhiyallahu anhu kafa kana sya'ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bil ja'di wala bil sabti wa kana yablughu sya'ruhu syahmata uzunai. Kata Qatadah, dia menceritakan telah aku bertanya kepada Sayyidina Anas, khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kita selalu dah sebut. Dan selalu kita dengar cerita Sayyidina Anas ni. Lalu ditanya kepada Anas, dia kata apa? Kaifa kana sya'aru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Macam manakah rupa rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ni yang katakan kasihnya para sahabat ni. Punya sayang, punya cinta, punya kan orang panggil rasa nak tahu, sampai ditanyanya macam mana rupa rambut Nabi. Kita kalau kata sayang kat kawan kita pun,
sayang kat arwah tok kita. Ni cerita ni tabi'in tanya kepada Sayyidina Anas. Sebab dia tak pernah jumpa Nabi. Maka ditanya pada Nabi, kepada Sayyidina Anas, kau mana? Kita tak pernah tengok arwah tok kita, tapi kita tak pernah tanya beria arwah tok kita tu apa mana. Tak pernah. Kadang-kadang orang je cerita, tok kamu tu dulu dia ikut orang, idak lelaju jalan macam tu. Tak? Orang kalau tanya mak, saya tak pernah jumpa tok saya, tanya, tok tu apa mana orang? Tok kamu tu tak tinggi, rendah. Tak jalan dia ikut sikit. Orang panggil dia pun tahi dia ikut. Tak? Mak cerita tu, tak ada kita tanya, rambut tok apa mana? Tak ada. Mata tok tu apa mana? Tak ada kita tanya pun, lantak lah. Gambar lagi lah, tak ada. Itu pun kita tak nak tanya. Sebab apa? Setakat dah tahu dah lah, aku ada tok dah. Kan? Tapi nak ceritanya, para sahabat, dia ambil tahu pasal Nabi ni, katakan kasih. Sampai akan tanya, rambut Nabi tu apa mana? Kalau kita ikut logik, buat apa nak ambil tahu sampai rambut? Udahlah kata Nabi tu apa mana, cukup lah. Kan? Tapi tanya, rambut Nabi tu apa mana? Sifat rambut Nabi tu macam mana? Ditanya ni sampai rambut itu. Sebab apa? Ni orang kata cinta. Ni yang dikatakan sebagai kasih. Tak? Sayang dan kasih kepada Nabi tu sampai dia ambil tahu. Kita yang nak masuk bulan Maulid lah ni. Dah masuk bulan Maulidur Rasul. Bulan yang kita panggil bulan memperingati. Tak? Yang kita kata masuk Rabiul Awal, semua orang akan ingat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada khilaf lah, dia kata 9, ada kata 12 Nabi lahir. Hak tu tak apalah. Tak payahlah kita beria nak bersyarah bab tu. Tak ada faedah pun. Yang pentingnya apa yang kita ambil faedah daripada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bila masuk bulan Maulid ni, tu katakan ulama-ulama dulu macam-macam tradisi. Orang Melayu kita masuk bulan Maulid, dia bacanya Maulid Barzanji. Kan? Tu orang Melayu kita. Sekarang ni lah orang tak nak baca zanji lah. Kenapa? Dah kenal banyak sikit jenis maulidnya, tak nak baca zanji. Baca burdah, baca badibai, baca simtud durar. Kan? Baca maulid apa lagi? Banyak lah. Tapi kita alam Melayu ni dulu, kalau maulud, atau maulid ni tadi, baca berzanji. Tu yang duk baca tu, abtadi'u milla bismizzatil aliyah. Kan? Lah hak jenis ali suara lagi laju lah, lagi sedap lah. Kan? Baca. Yang kita pun Allah je tahu pun. Cerita apa tu? Entah. Kan? Sebab tu kan sampai tahun hujung, diri selawat ramai-ramai. Marhaban. Ya. Marhaban tu sebenarnya dalam berzanji je lah. Cuma orang Melayu kita lah, dia pecahnya. Marhaban lain, zanji lain. Oleh benda itulah. Tak? Zanji ni, berzanji dengan marhaban tu benda yang sekali. Benda yang sama. Tak? Bukannya berbeza tak, benda itu juga. Dia ada part dia. Macam contohlah Dibai. Dibai ni dia ada part dia. Mula baca dulu. Rawi. Cerita. Sebenarnya rawi tu cerita. Cerita dalam bentuk nazam. Tak? Baca. Dia tak ada lah macam kitab sirah, cerita detail dan cerita lahir Nabi tu apa dia begini. Kemudian ujung tu barulah marhaban. Mana kita sebut marhaban lah, sebenarnya mahlul qiyam. Mahlul qiyam tu itulah marhaban. Tak, yang kita duk baca. Tak, marhaban ya nur tu. Kan? Tapi orang Melayu kita selalu hak tu lah. Tapi yang marhaban dalam dibai tu yang kita duk selawat tu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Yang tu. Hak tu orang panggil mahlul qiyam sebenarnya. Tapi kita kata bacaan selawat. Tak apalah tu. Tak kisahlah. Kan? Sebenarnya nama dia tu adalah mahallul qiyam. Tempat berdiri. Kerana meraihkan. Sesuai dengan bacaan syair tadi, kita berdiri sebagai tanda seronok. Bukannya apa, tak adanya kata berdiri sebab Nabi datang, tak ada pun. Adalah dulu-dulu orang tu kata Rasulullah sampai tu kita kena berdiri. Cerita tu Nabi sampai, tapi bukanlah berdiri tu sebab Nabi sampai dalam majlis tu, dah. Walaupun benda tu boleh jadi, tapi kita nak sebut mudahnya, tak berlakulah kata Nabi datang dalam majlis selawat tu. Cuma penceritaan dalam berzanji tu berdiri. Itu kena faham.
Tak? Kerana contohlah mudah kita sebut, mengumumkan ketibaan sekian. Hadirin diminta berdiri. Tak? Kan contoh begitu kan? Tapi bukanlah kata bila kita berdiri itu sebagai tanda Nabi datang pula tengah-tengah majlis tu. Sampai ada setengah-setengah tu dia buatnya bubuh khosi pula tengah. Kenapa? Nabi nak duduk situ. Tak ada mengkala. Nah. Jangan duk buat lain tu. Tapi kita berdiri sebab apa? Sebagai tanda ta'zim. Memuliakan. Walaupun Rasulullah tu dah tak ada dah. Tapi kita memuliakan. Dengan salawatnya apa semuanya. Tak. Kita berdiri itu kerana memuliakan. Menta'zimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah berdiri itu jadi syirik pula? Tidak. Kan? Hari ni semua benda nak jadi syirik. Diri syirik, takkan diri syirik, baca selawat syirik, nak baca maulid pun jadi syirik, kan? Habis pun dia sedap-sedap. Hari ni orang mudah-mudah mengeluarkan seseorang Muslim itu daripada daerah Islam, daripada sempadan Islam dia tu. Nah. Sedangkan bukan kerja dia. Kerja menghukum, kerja menentukan dia ni jadi syirik ataupun tidak tu, tak, bukan kerja kita. Ya. Cuma hanya sekadar sebut benda begini. Ya. Contohlah mudah. Ada orang mati, kita bakar kemian. Tak, ada orang mati, kita bakar kemian. Tiba-tiba ada seorang ni dia terus pergi hukum bakar kemian ni, hukum dia adalah syirik sebab muja jin. Nak tanya balik, adakah semua orang bakar kemian tu muja jin? Soalan. Di Malaysia bubuh kemian hak tu je mudah dapat. Kalau di negara-negara Arab dia bubuhnya out. Kayu out tu dia panggil bukhur. Nak bakar out, wangi. Elahnya bila orang mati nak mewangikan keadaan. Jadi orang Melayu ni, orang Malaysia ni yang mudah dapatnya kemian. Bakarlah kemian. Tu je. Ada pun ada orang menggunakan kemian tu untuk kegunaan kerja syirik, itu cerita lain. Apa kemian tu? Pergi bakar, manggil jin. Itu masalah tu. Ada pun kalau dia pergi bakar kemian tu dekat orang mati, apa tujuan dia bakar? Kerana nak mewangikan. Orang mana kok mayat tu berbau ke apa ke, asap kemian ni tutup bau yang kurang menyenangkan. Mungkin walaupun hari ni orang tak buat dah. Kan? Kalau di negara Arab tu bakar ni bukhur. Bukan kata orang mati, dalam masjid pun dia bakar. Untuk apa? Mewangikan. Tak, mewangikan. Cuma kita janganlah bakar kemian dalam masjid pula. Dia mula bakar apa tu? Setanggi, kayu setanggi. Tapi hak jenis wangi lah. Carilah hak wangi-wangi sikit. Kan? Ni cari hak jenis bau pun, cium pun mekup rasa kan tak? Kan kita tengok dekat Masjid Haram ke Masjid Nabawi ke, tengah-tengah kita duduk semayang tu ada orang bawa dulang. Atas dulang tu ada asap. Hak tu kan, asap tu wangi. Tak semua hasil asap je jin. Kan? Contoh, hasil asap je, berasap je bau kemian. Ni menyeru jin ni. Tak, takut jin datang lah apa, tak ada mengkalanya. Tengok balik. Sebabnya hari ni orang dia mudah-mudah. Nampak pelik sikit, dia tak faham, tak tahu sebab apa. Syirik. Kan? Ni risau. Mudah-mudah sangat meletakkan sesuatu hukum, meletakkan sesuatu perkara. Tak, tinggal mengatakan orang ni syirik keluar Islam. Yang ni orang kata ujungnya akan lahir fikrah yang ganas, yang akan membunuh, menghalalkan darah seorang Muslim, yang akan mudah-mudah orang panggil menjatuhkan hukum ke atas orang Islam yang lain. Sebab ini, sebab tak faham. Tak, sebabkan dia ikut suka hati dia je nak cakap macam mana kan. Sedangkan benda tu jauh dia menyimpang daripada apa yang dia faham dan apa yang syarak faham. Tak? Habis. Kemudian apa kata Sayyidina Anas? Rambut baginda tidaklah terlalu kerinting. Dia beritahu rambut Nabi ni bila Qatadah tanya ke mana, kata Sayyidina Anas, rambut Nabi ni bukanlah kerintin sangat. Tak, rambut kita kalau kerintin benar. Jadilah rambut afro. Tak. Kalau kata lurus benar.
Jadi dia kata rambut Nabi tidaklah terlalu kerintin dan tidaklah terlalu lurus. Sebaliknya rambut Nabi itu panjang dia mencecah hingga bawah 2 cuping telinga. Tak? Maksudnya apa? Rambut Nabi ni sifat dia beralun. Beralun yang elok, yang cantik. Kita tengok tu elok, lawa, kemah. Tak? Bukanlah terlampau beralun-beralun sangat, tidak. Beralun yang kemah, beralun yang elok. Tak? Itu yang dikatakan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit. An Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmata wa lahu arba'a ghadaira. Pernah sekali kata Sayyidatina Ummu Hani binti Abi Talib, iaitu sepupu Nabi, menceritakan Rasulullah SAW pernah sekali tiba di Mekah dalam keadaan rambutnya didandan menjadi 4 dandan. Ada. Diceritakan tentang rambut Nabi ni, pernah Nabi ni mendandan rambut. Maknanya Nabi mengikat rambut menjadi 4 ikatan. Tak? Menjadi 4 ikatan. Rambut. Tak? Didandankan. Tak? Didandannya rambut jadi 4 ikatan. Tak. Itu kena tengok dalam syarah yang macam mana yang dikatakan dandan. Tak. Bukanlah semuanya boleh didandan, tapi ada cara dia. Tak. Baik, itu yang disebutkan oleh Sayyidatina Ummu Hani. Maknanya kata apa? Boleh ikat rambut kalau dah yang panjang. Tapi Nabi ikat dengan 4 dandanan. Tak, jadi 4 dandan rambut. Kan? Itu satu. Kemudian hadis yang seterusnya, yaitu an Anas radhiyallahu anhu anna sya'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi uzunai. Anas menceritakan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tengah-tengah 2 telinganya. Dan hadis yang ketujuh, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'ruhu wa kana musyrikuna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'in summa faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya melepaskan rambutnya. Orang-orang musyrikin membelah 2 rambut mereka, yakni menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan. Tak. Mula-mula kata Ibnu Abbas, Nabi ni dia lepas je rambut. Orang musyrikin pula kalau sikat rambut, dia sikat rambut belah tengah. Belah 2 kan? Sikat rambut belah tengah. Tak belah kiri, tak belah kanan. Maknanya belah tengah. Macam kita selalu tengok orang sikat rambut belah tengah. Kan? Kami selalu sebut dulu zaman sekolah ni, budak skema. Sikat rambut belah tengah, sikat rambut belah tepi. Kan? Ini budak skema ni. Tak? Kan, budak rambut belah tengah ni budak skema lah. Budak orang dulu skema, sekarang dia panggil apa? Budak. Rasa budak muda sekarang dia panggil budak nerd. Tak. Saya nak nyebut benda arti nerd. Nerd ni kira lurus lah, budak lurus. Seluruh rambut dia belah tengah. Kan? Kalau hak jenis macam kami sekolah ni, jenis nakal-nakal ni, dia tak ada style rambut tu. Kan? Sikat-sikat jugalah. Lepas tu dan lah kan, rambut macam-macam passion kan. Jenis nakal tak? Kalau jenis baik jurus ni, rambut sikat belah tengah kan. Baik. Jadi orang musyrikin Mekah, dia sikat rambut tu sebelah, dia belahnya tengah. Tak, dia belahnya tengah. Sedangkan ahli kitab melepaskan rambut mereka tanpa dibelah. Maksudnya disikat je rambut ke belakang terus. Tak ada dibelah-belah rambut tersebut. Maka Nabi SAW lebih mencontohi ahli kitab dalam perkara yang belum ada perintah tentangnya. Kerana itu baginda melepaskan rambutnya. Jadi sebabkan tak ada dalil yang membenarkan ataupun yang membolehkan Nabi sikat rambut belah tengah pada waktu itu,
Nabi lebih suka ikut bagaimana amalannya ahlul kitab. Sebab amalan ahlul kitab tu agama samawiyah. Nah, agama yang asalnya daripada langit, maka Nabi ikut kerana dekatnya dengan Islam. Bukanlah katakan meredai pula pegangan tersebut, tapi caranya dan sebagainya sesuai, kena. Jadi Nabi pun sikatlah rambut belah tengah, ke belakang, tak asalnya. Kerana itu baginda melepaskan rambutnya. Tetapi kemudian baginda bertukar kepada membelah dua pula rambutnya. Bukanlah salah orang sikat rambut belah tengah. Kalau kena hak kita ambil atas je, lepas tu kita pun balik. Tak? Terus marah cucu. Kamu lepas ni jangan sikat rambut belah tengah lah. Kenapa? Amalan orang musyrikin dulu. Ni cerita mengaji semua setengah jalan, tak dengar habis-habis. Tak? Jadi kalau dia dengar habis-habis, dia tahu, oh, makna boleh sikat rambut belah tengah, tapi tak, setelah itu Nabi SAW sebenarnya boleh sikat rambut belah tengah. Tapi awal-awalnya Nabi tak. Nabi sikat rambut ke belakang. Tapi kemudian Nabi sikat juga rambut belah tengah, melambangkan bahawa sikat rambut belah tengah juga tidaklah salah. Tak, bukanlah satu benda yang haram pula bila mana sikat rambut belah tengah ni tadi. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, an Ummi Hani radhiyallahu anha qalat raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zadafa'iral arba' iaitu katanya Ummu Hani, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai 4 dandanan pada rambut ketika mana berlakunya Fathu Mekah. Tak? Ketika mana berlaku Fathul Mekah, kata Sayyidatina Ummu Hani, aku tengok Nabi SAW ni, rambut Nabi ni ada 4. Tak? Nabi ni buat rambut tu berdandan jadi 4. Wallahu alam bissawab. Nanti kita akan sambung pada hadis yang bab yang keempat, bab majaa fi tarajjuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab berkenaan dengan sikatnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pula Nabi ni menyikat rambut? Kita faham tadi Nabi sikat rambut. Tak? Kita tahu Nabi sikat rambut. Tapi macam mana cara Nabi sikat? Tadi dah ada sikit-sikit dah disebut. Nanti dia akan cerita lagi tentang bagaimana rupa sikat rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah panjang umur kita sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allimna, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana qaratil lana fid dinina malaktu unsa zakar. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.